Untuk soalan nombor 9 ni, soalan nombor 9 kita nak evaluate limit x approaches to x approaches to 2 from the right. Jadi kalau kita nak kira limit x approaches, dia ada beritahu kiri kanan. Jadi kita tak payah nak pecah dua. Kalau katakan soalan ni saya ubah, find the limit x approaches to, maka bila kita nak jawab, kita kena kira kiri berapa, kanan berapa. Kalau yang macam ni, once ada limit ni, kita hanya kira soalan ni, yang ni je. Tak payah kita nak pecah dua kiri kanan. Okey, jadi ingat, bila kita jumpa soalan limit, step yang pertama kita ganti je nilai yang kita nampak ni. Kita ganti je 3 per x tolak 2. Maka kita akan ambil 3 per 2 tolak 2. Kita akan dapat 3 per 0. Kan? Maknanya step yang pertama untuk jawab soalan limit, tak kisahlah apa jenis soalan. Step yang pertama mesti ganti nilai 2 ni. Ganti je nilai 2 ni. Okey, kemudian kita akan nampak 3 per 0. 3 per 0 ni apa jawapannya? 3 per 0. Kalau guna calculator. Max error. Max error kan? Maknanya kalau kita guna calculator, yang pertama, kalau kita gunakan function, katakan saya ambil F2 lah, kamu dapat 3 per 0. Kalau guna calculator, memang kita dapat max error. Tapi cara kita nak tulis jawapan, kita akan tulis undefined. Kalau kita jumpa macam ni lah kalau function. Tapi kalau kita tengah buat limit, jadi kalau guna F, dapat 3 per 0, maka jawapan dia adalah undefined. Tapi kalau guna limit x approaches to, macam contoh soalan ni lah, kamu kira dapatlah 3 per 0. Okey, bila 3 per 0, kita jangan jawab sama macam di atas ni undefined. 3 per 0 ni, dia jawapan dia sama ada positive infinity atau negative infinity. Jawapan dia sama ada positive infinity atau negative infinity. Okey, jadi kalau kita nak tahu, kalau setakat 3 per 0 kita tak akan tahu jawapan dia mana satu. Jadi kita mesti tengok, kalau berlaku keadaan ini 3 per 0, bawah ada kosong positif. Nanti kita akan tengok bagaimana dapatkan kosong positif ni. Maka kita akan ambil tandaan positif infinity. Yang ni positif bukan sebab kita refer pada denominator ni, gabungan ni, ini positif bagi positif, itu dah positif. Okay. Satu lagi keadaan kalau kita jumpa 3 per 0, kita tengok kosong ni dia berat kepada negatif, maka jawapan dia gabungan positif bagi negatif, dapatlah negatif. Okay. Kalau keadaan dia 3 per 0, kita takkan dapat jawapan infinity ataupun negatif infinity. Kita mesti tengok bawah tu kosong positif ke kosong negatif. Okay. Jadi kalau katakan saya buat tambahan sikit ni. Jadi kalau kita tengok negatif 3 per 0 positif, maka jawapan dia negatif infinity. Nampak? Negative infinity. Dia bukan bergantung kepada denominator ni. Kalau ikut denominator, jawapan dia positif. Tapi disebabkan kita fikirkan gabungan ni, negatif bagi positif, kita dapat negatif infinity. Sama juga kalau katakan kita ada negatif 3 per 0 negatif, maka jawapannya apa? Jawapannya? Hello? Infinity. Positive infinity. Positif infinity. Ingat kita ambil gabungan atas dan bawah. Kita patah balik ke soalan tadi. Jadi sekarang ni, kita kena tentukan kosong ni positif ke negatif. Jadi kita kena tengok, okey, kalau kita ada masih belakang. Okey, sekarang kita bincang dua positif. Maksudnya dua positif tu ke kanan sikit daripada 2. Jadi katakan saya ambil nilai 2.1. Okey, 2.1. Bila kita bincang limit, kita kena ingat dia tak boleh jauh daripada kita punya sepadan. Walaupun kita boleh guna simbol, kadang-kadang kita guna simbol x more than 2. Tapi bukan bermaksud dia boleh pergi ambil 10, boleh pergi ambil 13.
20. Walaupun masuk dari kanan tetapi dia mesti approaches to 2. Maksudnya limit ni adalah jangan jauh daripada 2. Jadi lebih mudah kita ambil nilai contoh 2.1. Okey. Jadi untuk menentukan kosong ni kita rujuk kepada 2.1. Katakan saya ganti 2.1. 2.1 tolak 2. Kita akan dapat berapa? 2.1 tolak 2. Dapat berapa? Senyap je. Mesti kira. 0,1. Ya, 0.1 kan. Kita bukan nak nilai tu. Sebab nilai dia sebenarnya banyak. Maka kita ambil nilai tandaan dia tu. Tandaan dia adalah positif. So kita ambil lah positif. Sebab nilai dia kan positif. Positif 0.1. Bila ada benda ni, baru kita boleh tahu jawapan dia sama ada positif atau negatif infinity. Kalau ikut sini, jawapan dia apa? Jawapan dia? Positif infinity. Positif infinity. Belum. Okey, katakan saya ubah soalan. Katakan saya nak cari limit x approaches to from the left. Kan? Katakan soalan yang sama. Ni lah contoh je. Untuk soalan tadi dia berhenti sampai sini je. Ini untuk contoh lain. Okay, nanti bila kita ganti, kita mesti dapat juga 3/0. Tetapi bila 3/0, dia takkan dapat jawapan. Dia kena tukar bentuk ni. Ni, baru kita tahu. Okey, jadi sekarang ni kalau ke kiri 2. So kita ambil yang 2 ke kiri. Tapi ke kiri tu jangan jauh sangat. Katakan saya ambil nilai 1.9. Kalau saya ambil bacaan 1.9. Kalau kita gantikan 1.9 tolak 2, kita dapat berapa? 1.9 tolak Negatif. Negatif kan? Okay, maka barulah kita tahu rupanya nilai dia adalah negatif infinity jawapan dia. Okay? Jadi kita kena ingat, kalau kita bincang function, jawapan dia adalah undefined. Setiap perkosong undefined, hanya tak ada jawapan. Tapi kalau kita guna limit, jawapan dia ada. Sama ada nak ambil jawapan positif infinity ataupun negatif infinity. Okay? Tapi dengan syarat kosong di bawah ni kena tahu positif ke negatif. Okey, kita tengok contoh B lah. Tengok contoh B. Okey, contoh soalan B. Okey, katakan ni. Jadi step yang pertama, kita ganti je nilai. Step yang pertama ganti je nilai 3, so kita dapat 5/0. So ingat, bila 5/0, tak ada jawapan. Kita tak tahu, jawapan dia positif ke negatif, tak tahu. Kecuali kalau kita ambil kira. Kita tengah kira 3 ni tetapi negatif, maksudnya sebelah kiri ni. Okay, ambil satu nilai terkiri sikit daripada 3. Katakan saya ambil 2.9. Jadi kamu ambil nombor ni. Nanti dalam kita menjawab soalan, kita tak payah bagi tahu gantian kita ni. Ini tak payah tulis dalam jawapan. Ini kita cuma tengok je. 2.9 tolak 3. Positif ke negatif? Positif. Sudah. 2.9 tolak 3. Negatif. Negatif kan? Okey, negatif. Maka daripada sini kita dapatlah jawapan negatif infinity. Okey, macam tu kita kalau nak kira one sided limit. Okey, sekarang ni ada apa nak tanya? Nilai limit tu, biasa nilai limit ni dia mesti nombor patutnya. Tapi sekarang ni dia dah x approaches to positive infinity. Okey, nanti dalam kuliah ni kita akan ini dalam kuliah kita belum minta kan? Betul? Jadi apa? Hello? Belum kot sir. Belum kot. Okey, tak apa. Yang ni saya akan cara kira je. Tapi yang detail ni nanti dalam kuliah. Okey? So nak kira yang ni. Jadi ingat, tak kisahlah apa jenis soalan. Bila kita nak kira limit x approaches to positive infinity. Ini sekali kali dulu soalannya. Okey, step yang pertama kamu ganti je dengan nilai infinity. 2 tambah 1 per
infinity tolak 3. Infinity kan? Katakan kalau banyak sangat, infinity ni saya bayangkan 1 juta lah. 1 juta tolak 3 ada kesan tak? 1 juta tolak 3. Nilai dia dia akan hampir juta juga kan? So itu belum ambil kira lagi kalau infinity ni saya anggap 1 bilion. 1 bilion tolak 3. Maka nilai dia hampir kepada bilion juga lah kan? Sebab tak ada kesan. Okay, so itu yang saya ambil nilai dia jawapan dari infinity. Cuma kita kena ingat sebelum ni kita dah tengok dah, kalau 5/0 kalau limit dia ada sama ada jawapan positif infinity ataupun negatif infinity kan. Tapi kalau saya tukar tempat, saya terbalikkan 5/infinity. Boleh tak saya tukar jadi macam ni? Tukar tempat, boleh kan? Boleh? Nampak? Katakan dia ke kosong ni. Okay, kita ambil contoh Katakan saya ambil contoh 5/10 dapat berapa? 5/10. 1/2. Dalam decimal number? 0.5. Ya, 0.5. Okey. Katakan saya ambil 5/1000. Kita dapat berapa? 0.005. 0.005. Ya. Katakan saya ambil besar lagi 5/10,000. Maka nilai dia 0.005. 0.005. Cuba 5. Bila Bila lagi besar nombor di bawah ni, maka nilai dia akan hampir kepada kosong, betul tak? Bila lagi besar bawah ni, katakan saya letak 1 juta, maka dia akan jadi 0.0000005. Benar je kan? Nanti bila kita ni, kita tengok sebenarnya dia akan hampir kepada nilai kosong. Itu yang bila kita jumpa soalan 5/infinity, dia akan hampir kepada kosong. Okey, jadi kalau kamu nak senang, kamu hafal je 5/infinity. Jadi untuk soalan ni, kamu nampak je 1/infinity, terus ini adalah nilai kosong. Bila sini kosong, maka jawapan kita apa? Sama 2. Senang. Dah je tak? Sama juga untuk soalan B. Untuk soalan B, limit x equals to infinity. Okay. Ini kalau katakan 5/infinity, jawapan dia kosong je. Jadi tak kisah sama ada positif ke negatif, tak ada masalah. So kita akan ambil square root of x squared plus of minus x. Okay, kita ganti je nilai. Ini sebenarnya kita akan nampak infinity tolak infinity. Memang star lah jawapan dia akan jadi. Betul tak? Betul. Terus, dia jangan dapat kosong pula. Dia kalau kosong tu, kalau katakan per infinity, baru kosong. Okay, itu contoh kalau kita nak kira limit x approaches positive infinity ataupun negative infinity. Soalan nombor 11. Okey, ingat bila kita jumpa je soalan, maka kita terus ganti je. Lama je kita ganti. Limit x approaches to positive infinity 2x minus 1 over 3x plus 5. Okey, ini pun kamu belum belajar ni. Sebenarnya kita akan bincang dalam diam. Okey, tapi saya tulis sikit ni. Okey, step yang pertama memang kita akan gantikan infinity. Maka kita akan dapat infinity over infinity tu. Sebelum ni kita jumpa 0 over 0. Jadi jangan jawab 0. Jangan jawab 1, ni masalah. Kan? Apa yang kita boleh buat? Apa kita buat kalau jumpa 0/0? Kan tak? Kalau kita jumpa 0/0, kita buat? Infinity. Infinity. Kan kita dah belajar dah.
Satu. Satu. Factorize. Kita akan pecah sama je nampak factorization or multiply by conjugate. Ingat? So ingat sama kita dengan infinity over infinity. Kamu jangan jawab ini macam ada yang jawab kosong. Salah. Ada yang jawab satu. Salah juga. Kan? Jadi bila jumpa infinity per infinity, dia ada kaedah dia lah. Dia ada kaedah dia. Okay? Untuk case infinity ni, kaedah dia, kamu kena bagi setiap sebutan ni. Kaedah dia kamu kena bagi setiap sebutan dengan cara kamu kena pilih. Kamu kena tengok atas dan bawah, tengok degree X dia. Macam contoh ni lah. Contoh atas ni degree 1, betul tak? 1. Yang bawah pun degree 1. Jadi kita akan bahagi dengan pilih degree yang paling tinggi. Kalau untuk contoh ni, degree yang paling tinggi tak ada. Dia sama kan? So kita kena bagi semua sebutan ni dengan X. Kalau contoh B ni pula, tengok contoh B ni. Ni degree 1. Yang bawah ni degree 2. Degree mana yang tinggi? Yang atas ke yang bawah? Bawah. Maka setiap sebutan ni kena bahagi dengan X kuasa 2. Setiap sebutan. Okay? Sebab nanti kita nak guna konsep setiap per infinity nanti. Setiap per infinity dia mesti dapat kosong. Kita nak guna yang ni nanti. Okay? Jadi untuk soalan yang ni, degree atas 1, degree bawah pun 1, sepatutnya kita kena pilih degree yang paling tinggi. Kalau ikut sini tak ada pilihan, jadi kita pilihlah X. Jadi kita akan ubah dengan cara limit X approaches to positive infinity. Setiap sebutan bagi dengan X. Itu dia punya kaedah dia. Setiap sebutan bagi dengan X. 3X divided by X. Main plus 5 over X. Okay. Jadi kalau kita simplify ni, limit X approaches positive infinity 2 minus 1 over X and divided by 3 plus 5 over X. Okay. Sekarang kita dah dapat bentuk ni. Jadi kita tengok. Kalau saya gantikan infinity ni, apa jadi pada nilai ni? Apa jadi pada nilai ni? 1 per infinity apa jawapannya? 1 per infinity. Kosong. Kosong. Yang di bawah ni apa jadi? Bawah ni. Kalau ganti infinity. Kosong juga. Ya, maka nanti kita akan dapat jawapan 2 tolak kosong per 3 tambah kosong. So jawapannya 2. 2/3. Ya. Itu yang pertama, bila kita ganti, kita akan dapat negatif infinity per infinity. Kan? Bila jumpa keadaan ni, maka kita tak bolehlah jawab. Jadi kita kena teruskan. Kita kena ubah bentuk dengan cara kita akan bagi setiap sebutan ni dengan degree yang paling tinggi. Kita tengok yang macam ni kan. Degree atas 1, degree bawah 2. Jadi kita kena pilih kuasa yang paling tinggi. Sekarang ni kuasa 2 lah kan. Jadi sekarang ni setiap sebutan bahagi dengan X kuasa 2. Setiap sebutan. Setiap sebutan bahagi dengan kuasa 2. Itu cara dia kalau kita nak nilaikan pada infinity. Jadi kalau kita memudahkan lagi ni, kita akan dapat negatif 1 over X divided by 1 plus 1 over X squared. Okey. Kemudian baru kita tengok, kalau saya masukkan nilai infinity, dia tak kisah sama ada negatif infinity ke ataupun positif, sama aja. Apa jadi pada nilai ni? 1 per negatif infinity. Apa jawapannya? Kosong. Kosong. Yang ini pun sama juga. Okey. Jadi terus kita akan tulis negatif kosong bahagi dengan 1 tambah kosong.
Okey, jadi apa jawapan ni? -0/1. Negatif 0/1 berapa? Sudah. 0/1 berapa? Infinity ke kosong? Ingat ni. Kosong. Kosong. Yes, betul. Okay, jadi begitulah kita nak buat soalan ni. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Jadi square root, yang ni lain sikit lah. Okey, so kita ambil soalan si limit x approaches to positive infinity 3x plus 5 over square root. Okey, kita nampak ada square root kan? Okey, ada square root. Jadi bersama ni kalau kita ganti infinity, ni dapatlah infinity per infinity. Okey, jadi kita akan cross dulu, kita akan cross dulu. Kita fokuskan kepada square root. So kita buat ni. Penyataan kekal. Untuk yang square root ni, kalau saya factorize, kita jadi 2 minus 5 over x squared. Okay. Okay, kamu kena ingat square root of x squared, dia sebenarnya ada dua jawapan. Sama ada nak pilih positif ataupun nak pilih negatif. Sebelumnya kita belajar kan, kalau ada square root ada dua jawapan, positif ke negatif. Kalau yang biasa kita akan gunakan syarat lebih besar daripada kosong. Kemudian ini untuk kurang daripada kosong. Kalau kita nak bincang limit, yang pertama ni untuk x approaches to positive infinity. Kalau yang ni, ini untuk x approaches to negative infinity. Okay. Ini tak apa. Jadi untuk yang pertama ni, ini adalah untuk x approaches to positive infinity. Okay. Jadi sekarang ni, yang ni kita akan gunakan ketika kita nak buat ni. Ini nanti kita akan buat square root ni. Kita akan buat square root. Jadi kita akan ubah. Sekarang ni kita akan ubah limit. So limit x approaches to positive infinity. Sekarang ni 3x plus 5 over ni saya ubah. Kalau kita bincang positive infinity, maka pilih yang atas. X. Square root of x square ni kita akan pilih positif. Boleh? Kalau katakan limit ni saya tukar, katakan saya buat contoh. Katakan soalan kita adalah limit x approaches to negative infinity. Contoh, saya ubah, maka kita akan ambil 3x plus 5 over, okay, yang ni tadi, square root of x square ni, kita akan pilih yang di bawah. Kan, pilih ni. Jadi saya akan tulis negative x maknanya kalau negatif nampak? Ini kita akan pilih negatif. Kalau positif, kita akan pilih positif. Okey? Dia berubah. Jadi kalau soalan tu menggunakan limit x approaches positive infinity, maka square root of x squared pilih positif. Kalau kita bincang limit x approaches negative infinity, maka square root of x squared ni pilih negatif. Ini sekarang ni. Okay, jadi sekarang ni, selepas tu barulah kita buat, kita akan bahagi dengan kuasa yang paling tinggi. Okay, kalau kat sini degree yang paling tinggi 1, degree 1, dia ni pun sama. Degree yang paling tinggi degree 1. Jadi setiap sebutan bahagi dengan x.
5 per X. Dan ni pun kita akan ambil X per X. 2 minus 5 over X. Jadi kita permudahkan, kita akan dapat limit X approaches to positive infinity 3 plus 5 over X. Kemudian kita akan ambil square root of, ini akan jadi cancel lah. 2 minus 5 over X. Okay. Bila kita dah siap, baru kita masukkan nilai infinity. Okay. Kalau yang berikutnya kita gantikan nilai. Jadi ini akan dapat berapa ni? Ini apa dapat ni? 5 Kosong. kosong. Jadi Kosong. kosong juga. Maka jawapan akhir itu adalah 3 tambah kosong per dengan square root of 2 minus 0. Itu yang kita dapat jawapan dia. 3 ke 7. Macam mana second ni? Faham ni? Sir, yang Faham. X kuasa 2 tu kan? Boleh punca kuasa gitu je. Maksudnya boleh bawa keluar gitu je. Boleh? Yang lepas tu jadi positif dengan negatif. Ya. Sebab dari segi tarifan dia. Dia sama cerita macam kalau kita ada nombor kan. Okay, katakan sebelum ni kan kita ada belajar. Okay, yang pertama, kalau square root of 4, maka jawapan dia 1 lah. Tapi kalau square root tu bersama dengan unknown, kan, maka jawapan dia bukan 2. Dia akan ada 2 jawapan. Sama ada positif atau negatif. Tak ingat? Jadi sama kes dengan ni. Ni sebabkan kita ni tengah bincang variable X, maka square root of X square ni, dia akan ada 2 jawapan. Kita boleh square root ni, dia akan ada 2 jawapan. Sama ada nak pilih positif atau nak pilih negatif. Okay? Jadi kalau salah limit, kita kena pilih, kalau dia positif, pilih positif. Kalau X approaches to negative infinity, kita pilih negative infinity. Yang lain tu tak ada kesan. Ini kita fokuskan kepada untuk square root of X square. Sebab dia boleh buat square root ni. Okey, faham? Faham. Okey. Ada lagi soalan-soalan ni? Sir. Ya. Oh, sir. Ya. Dengar. Kan kena pilih degree yang paling tinggi bagi tu kan? Betul? Kita akan bagi Degree paling tinggi kat sini X lah. X. Sebab kita nampak tadi kan, ini macam degree paling tinggi macam X kuasa 2. Tapi kita jangan lupa dia ni sebenarnya kalau kita bagi ini adalah 5X kuasa negatif 2. 5X kuasa negatif 2. Itu dah dikira degree paling rendah tu. Sebab dia kuasa X kuasa negatif 2. Jadi untuk kes kat sini, degree yang paling tinggi atas 1. Bawah 1. Yang ni tak diambil. Kecuali kalau saya ada 2 tolak X kuasa 2. Mungkin kita nampak macam degree paling tinggi degree 2. Sekarang ni tak boleh sebab dia X kuasa negatif 2. Okey, ini sama yang kita bincang tadi. Limit X approaches to positive infinity square root of 4x squared plus 2x minus 1 divided by x plus 1. Okay, kalau kita jumpa square root of x kuasa 2 ni, kita jangan selesaikan dulu, kita factorize dulu. Kita factorize dulu. So kita dapat 4 plus 2 over x minus 1 over x square. Saya factorize x square ni supaya nanti kita boleh buat square root of x square. Saya nak bentuk ni.
Tapi pastikan jangan ubah soalan. Bila kita expand, mesti dapat yang asal. Okay, dibuat by X plus 1. Okay. Okey, kemudian kita akan fokuskan yang ni. Sebab saya nak keluarkan dia. Saya nak keluarkan dia. Maka kita ada pilihan. Square root of X squared ada dua pilihan. Sama ada pilih positif atau pilih negatif. Kalau kita bincang limit, maka pilih positif infinity untuk di atas, yang di bawah ni untuk negatif. Okay. Jadi bila kita keluarkan square root of X squared, kita nak pilih X ke nak pilih negatif X? X. Sebab dia positif. Pilih X. Yang tu je lah, yang lain ni kekalkan. Jangan kita keluarkan pula. Ini adalah 4. Okey, kita ambil square root of 4 plus 2 over X minus 1 over X squared. Yes. Okay, divide by, saya tertinggal limit ni. X plus 1. Okay. Ini saya tertinggal limit ni. Selagi kita belum masukkan nilai infinity, kita kena tulis limit. Kalau tak, cara penulisan tu salah. Okay, mesti ada ni. Selagi tak masuk nilai infinity, mesti tulis. Okay, kemudian kita tengok. Kita akan divide the highest degree of sama ada numerator ataupun denominator. Jadi sekarang kita tengok X atas, yang bawah pun X. Jadi kita akan bagi semua sebutan dengan X. Jadi kita akan ambil limit X equals to positive infinity. Saya akan ambil X over X setiap sebutan. Disebabkan yang ni saya dah bagi dengan X, maka yang dalam ni tak payahlah. Yang dalam ni tak payah. Sebab kita dah wakilkan yang keluar. Jangan lebih rajin pula. Sampai dalam baru kamu bagi X. Okay, yang ni X over X plus 1 over X. Okay. Kemudian kemudian kita simplify ni. Ini positif infinity. Ini sebenarnya satu. So saya boleh tinggalkan 4 plus 2 over X minus 1 over X squared. Okay, divided by 1 plus 1 over X. Okay. Okey, seterusnya barulah kita gantikan. Kalau rajin kamu tulis dalam sini, kalau rajin ini. Okay, bila saya masukkan nilai, saya akan tulis ni 4 plus 2 over infinity, dengar aja ni, minus 1 over infinity squared. Infinity squared, infinity lah. Okay, divided by 1 plus 1 over infinity. Okay. Okey, jadi kita ingat yang tadi, setiap per infinity kosong. Ini pun kosong. Yang ini pun kosong juga. Pada per infinity, maka jawapan dia adalah square root of 4 plus 0 minus 0 over 1 plus 0. Okey. 2. Jawapannya 2. Jadi sekarang ni, ingat bila nombor saja, ini nombor. Bila nombor, jangan buat plus minus lah. Bila nombor, maka ambil jawapan 2 saja. Kalau yang tadi sebab kita gunakan square root of X squared, itu variable X. Itu jawapan dia plus minus. Okay. Okay, soalan 36. Jadi kalau kita ganti dia infinity, memang kita akan dapat infinity per infinity. Kalau kita gantilah, ini terus dapat infinity per infinity. Jadi tak boleh selesaikan. Jadi apa yang kita buat, sebabkan soalan ni tak ada square root, jadi tak payah nak fikirkan nak ambil positif X ke nak ambil negatif X, tak payah. Jadi terus kita tengok degree yang paling tinggi. Kalau kita tengok atas, degree 2. Di bawah pun degree 2 juga. Okay, maknanya setiap sebutan itu kita kena bagi dengan
degree 2 setiap sebutan. So 2x squared over x squared. Setiap sebutan x over x squared minus 4 over x squared. Semua ni kita akan bagi 1 over x squared minus x squared over x squared. Betul. Okay. Kemudian kita simplify dulu. Yang ni akan dapat 2 plus 1 over x minus 4 over x squared. Okay, divided by 1 over x squared minus 1. Okay. Okay, bila kita dah siap, kalau rajin tulislah 2 plus 1 over infinity minus 4 over infinity squared divided by 1 over infinity squared minus 1. Kalau rajin lah. Kalau ni kamu dah tahu dah. Ni nilai dia kosong, ni nilai dia kosong, ni pun nilai dia kosong. Okay. Apa saya boleh tulis, yang ini sama dengan 2 tambah 1. Kalau kamu rajin banyak. Ini kalau rajin ni. Okay. Tapi sebenarnya tak payah dulu. 1 over infinity squared minus 1. Kita tahu semua tu nilai dia kosong. So, this 2 plus 0 minus 0 over 0 minus 1. Okay, jawapan akhir dia dapat apa? Jawapan akhir dia dapat? Negatif? Negatif 2. Ya, macam itulah. Okay. Jadi, macam itulah kalau kita nak kira limit x approaches infinity. Yang kita buat sekarang ni, sebab kita dapat infinity over infinity. Kalau kita, masa kita bincang awal tadi, bila kita ganti infinity boleh dapat jawapan. Maka kita biarlah tu, tak payah nak ubah swag. Ini untuk case infinity over infinity. Mesti buat cara ni. Okay. So ingat, kalau tak ada square root, kita akan tengok atas dan bawah ni, mana degree yang paling tinggi. Kalau kat sini, atas degree 2, bawah degree 2. Maka setiap sebutan bahagi dengan x kuasa 2. Kalau ada square root, kamu boleh tengok balik bagaimana cara nak buat kalau ada square root.